Salam sejahtera, nama saya Hafiz Arif. Okey, untuk video kali ni saya nak berceritakan kepada kawan-kawan semua, okey tuan-tuan semua, bagaimana sebenarnya cara untuk kita bercerita tentang Tuan Wow. Biasalah bila kita baru saja sertai bisnes ini kan, apa perkara pertama yang kita tertanya-tanya adalah macam mana cara aku nak cerita pada orang sebenarnya tentang Tuan Wow ni. Okey, macam mana aku nak cerita pada orang? Okey, di sini saya tunjukkan kepada rakan-rakan semua basic apa yang tuan-tuan perlu tahu untuk bercerita kepada orang. Tak kisahlah keluarga ke, kawan-kawan ke, jiran ke, apa step yang tuan-tuan perlu bercerita pada dia tentang Tuan Wow. Alright. Jadi perkara pertama asas yang tuan-tuan perlu tahu apabila tuan-tuan bercerita pada mereka tentang Tuan Wow, tuan-tuan kena ingat perkara asas bila tuan-tuan nak cerita Tuan Wow ada 3. Yang pertama, tuan-tuan ceritakan dulu tentang info kelebihan Tuan Wow. Okey, info kelebihan Tuan Wow. Maksudnya apa kelebihan Tuan Wow? Setiap satu kelebihan Tuan Wow yang tuan-tuan ceritakan, tuan-tuan kena bagi tahu apa syarat kelebihan tersebut. Setiap kelebihan dia mesti ada syarat yang ditetapkan. Kalau kelebihan tu dia kelebihan saja tak ada syarat, nanti orang cakap too good to be true pula. So setiap kelebihan tuan-tuan kena ceritakan syarat supaya dia rasa benda tu adalah real, baru dia percaya. Ada sebahagian kelebihan singkat Tuan Wow ni tak ada pada singkat lain. Jadi macam mana kita nak buat dia percaya kan? Satu benda yang baru. Jadi kita kena bagi tahu syarat supaya dia rasa real. Yang ketiga, apabila tuan-tuan dah cerita syarat, barulah tuan-tuan tunjukkan testimoni. Maksud testimoni tu adalah bukti. Bukti yang mana mengatakan kelebihan tu adalah benar berlaku. Okey, setiap apa info kelebihan Tuan Wow yang tuan cerita mesti ada syarat dan mesti ada testimoni atau bukti yang mengatakan benda tu memang betul. 3 benda ni tuan cerita, maka settle. Itu saja. Okey, jadi kita mulakan. Pertama, apakah kelebihan singkat Tuan Wow? Yang pertama, kelebihan singkat Tuan Wow. Tuan-tuan yang perlu tuan-tuan cerita pada orang adalah kelebihan. Yang pertama, apa kelebihan singkat Tuan Wow? Bila tuan-tuan nak buka cerita pasal pelan data dahulu. Orang guna singkat sebab dia nak data, dia nak plan package. Okey, orang guna singkat bukan sebab hairat dan sebagainya. Orang nak plan. Apa plan yang Tuan Wow boleh tawarkan? Jadi plan dia ada 2, iaitu 89GB ataupun 156GB. 89GB harga dia RM50. 156GB harga dia RM120. So bergantunglah berapa data dia nak. Dengan RM50 ibarat satu hari RM1.56. Yang ini ibarat satu hari RM3.75. Macam itulah. Kita kena bagi tahu dia. Okey, dengan 89GB kita ada pecahan. Okey, pecahan yang pertama 64GB untuk social. Kalau 10GB untuk all usage. Kita kena tahu setiap pecahan dia apa. Kita kena cerita. Okey, dan 15GB adalah basic. Kalau 156GB pula 96GB untuk social. Okey. 40GB untuk all usage. Dan juga 20GB untuk basic. Jadi kita kena tahu pecahan dia. Jangan takut untuk kita cerita pecahan. Kenapa kawan-kawan? Sebab semua telco pasti ada pecahan, pasti ada terms and condition dia, pasti ada fair usage dia. Okey. Jadi kita kena tahu. Okey, kalau 60GB social tu apa? Social tu untuk Facebook, Instagram, YouTube, apa benda yang melibatkan social. Okey, WhatsApp dan sebagainya. Okey, kalau all usage tu perkara yang bukan melibatkan social. Contoh macam apa? Download game, okey, ataupun Google, benda yang di luar daripada social. Okey, jadi basic. Cuma kita kena terang kepada dia, social dan all usage dua-dua ni adalah high speed data. Okey, ini adalah high speed data. High speed data ni 4G+. Tiada speed cap. Maksudnya tak ada sekatan kelajuan. Tak adanya bila guna sampai satu tahap tiba-tiba speed jadi slow. Tak. Dia tak ada speed cap. High speed. Dua-dua. All usage dengan social dua-dua high speed. Okey, sama juga dengan yang plan 156GB ni. Okey, jadi dia boleh pilih. Buat pilihan. Ini perkara pertama yang kita kena cerita pasal dia, pasal plan data. Dan pada masa yang sama, kedua-dua plan ni, dua-dua ni adalah unlimited call lah. Okey, dia unlimited call. Ada orang dia tak minat sangat data. Okey, ada orang dia tak minat sangat data, tapi dia minat pada call. Dua-dua unlimited call. Cuma kedua-dua unlimited call ni ada FUP dia lah.
Okey, sama saja macam telco lain. Okey, unlimited call. Dua-dua. 50 ada unlimited call, 120 pun ada unlimited call. So, dua ni kita ada plan. Jadi kita kena cerita pasal dia pada plan dulu. Jadi selepas kita dah cerita plan, kita dah cerita pecahan. Pecahan ni adalah syarat-syarat dia. Dan selepas tu yang ketiga kita cerita apa? Pasal testimoni. So kita buka apps MyWow kita. Minta maaf dia terbalik. Tuan-tuan kena pandai tengok lah daripada skrin. Saya pun tak tahu iPad saya kenapa. So macam mana tuan-tuan nak tengok bukti pada dia? Tekan subscribe now ni. Okay. So daripada situ tuan-tuan tunjuk dia. Nampak? Plan TDS 64 campur 10 campur 15 total 89GB. Unlimited call. Nampak dia tulis kat situ. 120 pun sama. Nampak plan yang saya ceritakan tu unlimited call. So ini adalah bukti dia. Setiap penceritaan mesti ada syarat dan juga bukti. Okay. Clear Itu yang pertama yang tuan-tuan kena cerita. Yang kedua, selepas tuan-tuan dah bercerita pasal plan, diorang mesti akan terfikir pasal satu benda. Kalau dia ambil plan 50, all usage 10GB je, dia akan rasa macam sikit lah. So sebab itulah kita kena cover dengan kelebihan yang kedua, iaitu booster plan. Bila dia guna data all usage, katakanlah dia ambil plan yang RM50, okay, 89GB. Jadi all usage dia 10GB. Okay. Berbanding dengan seplan 120 ada 40GB all usage dia, tak ada masalah lah. Tapi kalau plan 50 all usage dia 10GB. Katakanlah ada sebagian orang dia tak cukup. Jadi kalau tak cukup, sebab itu kita kena cover dengan booster plan. Sebab dengan booster plan, dia kalau habis all usage 10GB, tak payah nak langgan pelan RM50 sekali lagi untuk dapatkan 89GB. Maksudnya semata-mata untuk top upkan all usage dia 10GB semula. Dia akan fikir, kalau aku habis 10GB ni, aku kena top up lagi 50 untuk langgan lagi pelan 89GB ni, sebab nak bagi all usage tu penuh balik 10GB kan. So dia akan terfikir macam tu, dia akan rasa wow dah RM100. Jadi sebab itu kita kena cerita pasal booster plan. Kerana kalau all usage dah habis, dia tak perlu lagi langgan sekali lagi selagi tempoh 32 hari dia tu masih ada. Sebab plan ni plan 32 hari. So dia hanya perlu langgan booster plan saja. Dengan booster plan ada dua jenis. RM15 saja, okey. RM15 saja dia dah dapat 15GB. Kalau RM20 dia boleh dapat 20GB. Jadi masih dia tanya, okey, kalau all usage dah habis 10GB, hanya dengan RM1 dapat dah 1GB. Ambil RM15 punya booster, dapat 15GB. Ambil RM20 punya booster, dapat 20GB. Jadi tak payah tambah RM50. Just 15 atau 20 dah dapat 15 ke 20GB. Jadi baru dia rasa macam wow, ini berbaloi, jimat. Jadi sebab itu kita kena tekankan pasal booster plan. So bila kita dah cerita syarat macam ni, barulah kita tunjukkan pada dia bukti. Kat mana bukti? Tuan-tuan boleh keluar pergi kat all usage ni. Ini MyWow apps Okay, tuan-tuan boleh pergi kat booster plan. Nampak ada tulis booster plan ni. Okay, tekan kat booster plan ni. Inilah plannya. Alright. Okay. Itu yang kedua. Apa yang ketiga yang tuan-tuan perlu cerita pula? Yang ketiga, selepas tuan-tuan dah cerita pasal booster plan, next, barulah tuan-tuan cerita pasal kalau ada baki data all usage, okay, all usage yang tak habis, tuan-tuan boleh carry forward ataupun bahasa Melayu dia bawa ke depan. Maksudnya contoh, kalau all usage tu 10GB kan, guna sikit je, ada baki lagi 7GB. Maka 7GB ni akan dibawa kepada next month. Boleh guna lagi 7GB ni. 7GB, dia langgan lagi pelan 89GB yang baru, dapat 10GB all usage kan. Tambah lagi 10GB yang baru. So total dia dah ada 17GB. Jadi dia rasa macam, wow, dah lah data banyak. Jimat pula tu, tak membazir. Jadi bila tuan-tuan cerita benda ni, barulah, wow sikit. Jadi yang ketiga, kena cerita baki data boleh carry forward. Cuma macam saya cakap, selepas kita cerita info, kita kena cover dengan syarat. Apa syarat dia? Syarat yang pertama, kena top up plan yang sama. Okay? Kalau dia ambil plan RM50, maka bulan depan langgan plan RM50. Jangan tiba-tiba tukar selera plan 30 pula, tak boleh. Okay? Yang kedua pula, dia kena top up sebelum tamat tempoh. Maksudnya di sini, kita punya plan ni 32 hari. So, at least, hari yang ke-32 tu, dia mesti top up 50. Supaya auto subscribe, dapat lagi plan 89GB.
baki data yang bulan lepas tu boleh bawa ke depan. Jangan dah sebulan guna, dah tamat tempoh dah, lepas sebulan baru nak top up, memang tak boleh bawa lah data tu. Okey, 2 syarat ni saja. Okey, jadi kita tunjukkan dia. Ketiga apa? Bukti testimoni kan. Tunjukkan dia, nampak saya tulis TDS 50 tu. Nampak tak dia tulis high speed ada 30/10 gig tu kan? Okey. Okey, dekat sini tuan-tuan tengok. Asal dia 10 gig tapi dah jadi 30 gig. Nampak? Sebab apa? Baki data yang tak habis tu carry forward. Itulah sebab dia. Alright. Jadi sebab tu saya kata, pertama cerita info, kedua mesti cerita pasal syarat, dan yang ketiga cover dengan testimoni, baru diorang percaya. Okey, yang seterusnya, yang keempat, apa yang tuan-tuan perlu cerita? Yang keempat yang tuan-tuan perlu bercerita adalah hairat kematian. Ini adalah antara kelebihan singkat Tuan Wow yang saya rasa tiada pada singkat lain. Okey. Okey, dengan hairat kematian ni, maksudnya bila kau guna singkat Tuan Wow, katakanlah engkau automatik akan menerima manfaat hairat kematian sehingga 2,000. Katakanlah kalau kau meninggal dunia, secara tak langsung Tuan Wow akan memberikan sumbangan sehingga RM2,000 kepada waris kau. Sebab apa? Sebab engkau adalah seorang pengguna singkat Tuan Wow. Ini adalah sumbangan yang HQ beri kerana kita adalah merupakan pengguna mereka. Jadi ini adalah kelebihan yang sangat wow. Sebab kita kena tahu, setiap orang yang hidup pasti akan mati kan? Pasti akan meninggal dunia. Jadi bayangkan kita meninggal dunia, tak pasal-pasal SIM card yang kita pakai ni, dia memberi balik kebaikan pada kita. Iaitu bukan pada kita, tapi pada waris kita. Mungkin duit tu mereka boleh gunakan untuk mereka teruskan hidup. Ataupun mungkin duit tu mereka boleh guna untuk kos pengebumian kita. Jadi ini sangat baik. Dan bayangkan tuan-tuan, benda ini bukannya kita kena bayar macam insurans bulan-bulan. Tidak. Benda ni free saja Tuan Wow bagi. Dengan syarat kita adalah pengguna sikat Tuan Wow. Okey? Yang penting macam mana syarat dia? Itu syarat dia, kita kena cerita supaya nampak benda ni tidak too good to be true. Okey? Syarat dia apa? Dia akan tengok, katakanlah kalau kita meninggal, okey, meninggal dunia pada bulan ni, contoh, dia akan tengok berapa kita top up untuk bulan lepas, last month. Okey, katakanlah kalau kita top up RM30 ke atas pada bulan lepas, maka Tuan Wow akan beri sumbangan RM1,000 pada waris kita. Kalau kita top up RM50 dan ke atas, okey, maka Tuan Wow akan beri sumbangan RM2,000 ke atas, RM2,000 ke atas kepada RM2,000 pada waris kita. Itu saja. Okey, tak ada bayar apa-apa ke, tak ada. Dia akan tengok berapa nilai kita top up pada bulan lepas saja. Dan syarat dia, macam mana cara nak claim, waris kita nak claim, dia hanya perlu call HQ dan tunjukkan bukti sijil kematian. Dan pada masa yang sama, HQ mesti nak buktilah bahawa orang yang claim ni adalah ahli keluarga. Bukan member-member tepi ke, member apa ke, bukan. Ahli keluarga. Okey, clear? Itu saja syarat dia. Jadi ini saja dah boleh meyakinkan mereka. Alang-alang guna, baik guna singkat yang beri kebaikan macam ni. Okey. Yang keempat, apa yang perlu dicerita adalah daripada segi voucher point. Maksudnya, setiap kali kita guna singkat Tuan Wow ni, kita akan top up kan? Setiap bulan mesti akan top up. Paling tidak pun, paling lambat pun kita akan top up sebulan sekali. Ada orang seminggu sekali pun ada. Okey. Jadi setiap kali top up akan dapat mata ganjaran voucher. Okey. Setiap kali top up dapat mata ganjaran voucher. Mata ganjaran voucher ni, kelebihan dia, dia ada expired. Bila saya cakap tak ada expired, okey, minta maaf. Okey. Bila saya cakap tak ada expired, maksudnya kalau walaupun dia tak tebus pun point tu, dia dah guna 5 tahun ke, dia dah guna 10 tahun ke, satu masa point tu bila tiba masa dia nak tebus, baru dia nak tebus, point tu still valid, boleh ditebus. Okey? Tak kisah. Maknanya setiap orang, kalau dia guna handphone tu sampai tua, dah tua nanti kalau dia nak tebus, pasti dia boleh tebus. Dan pada masa yang sama, maksudnya semua orang boleh tebus point tersebut. Satu masa akan tebus point tersebut. Faham tak maksud saya kan? Okey? Yang mana tuan-tuan boleh tebus point tersebut, okey, point tersebut pada 1,800 kedai yang ada di seluruh Malaysia. Okey, maknanya ada 1,800 kedai, ada lebih daripada 1,800 kedai dekat Malaysia ni yang tuan-tuan boleh gunakan voucher point ni untuk tebus beli barang di sana. Okey, maksudnya tuan-tuan pergi kedai tu, belilah apa-apa barang. Kalau kedai tu ada jual tepung ke, beras ke, ada jual minyak masak ke, kalau kod dia ada jual rumah ke, kan, boleh tebus.
Tebus guna point tersebut. Okey, jadi dekat sini kita dah bagi tahu cara dia kan. Maka selepas tu kita akan tunjukkan bukti. Bukti dia kita buka dekat My Wow Apps. Okey. Pergi dekat voucher. Okey, pergi kat voucher, kita tunjuk ni point dia. Okey, ni point dia. Jadi daripada point tu kita akan tunjukkan pada dia ini adalah transfer. Okey, kita tunjuk kat bawah ni. Ini adalah bukti. Kita top up dapat voucher point. Jadi daripada voucher point ni kita ada boleh tebus sendiri ataupun kita nak transfer, kita nak bagi pada orang yang lebih memerlukan pun boleh. Mungkin point ni kita tak perlukan. Kita nak transfer pada orang yang lebih susah. Dia boleh guna untuk beli tepung, beras dan sebagainya kan. Jadi kalau kita tak boleh sumbang daripada segi duit, kita mungkin boleh beri sumbangan daripada segi point. Okey. Dan yang kedua redeem. Kita tekan pada redeem ni, kita boleh tunjuk kat dia dekat Mcash ni, kita klik pada Mcash tu, automatik dia akan tunjukkan senarai kedai yang ada. Minta maaf. Okey. Kita pergi redeem ni, kita pergi tekan kat Mcash supported merchandise ni, merchant ni. Kita klik kat link tu, ditunjukkan ini adalah senarai kedai ni yang boleh tebus. Disco, Maidin, Petron dan sebagainya, kita boleh tebus. Okey, barulah kita dapat tunjukkan bukti. Baru nampak, ini rupanya. Tunjuk pula bukti video yang boleh tebus. Ada banyak dekat YouTube tu, tuan-tuan boleh tulis cara tebus My Voucher Point. Banyak orang pergi tebus. Okey. Lepas tu tuan-tuan boleh tunjuk lagi. Tekan dekat Mcash ni, dia tunjuk QR code ni. QR code ni lah yang kita boleh pergi bawa kat kedai. Tunjuk kat kedai tu, dia akan scan QR code tu, dia akan tolak daripada situ untuk kita beli barang secara percuma. Begitu cara dia. Okey, jadi kita kena tunjukkan bukti baru dia percaya. Contoh macam Khairat Kematian. Pergi kat member, pergi kat profile detail, kita boleh scroll kat bawah, tunjuk Khairat Info. Ini adalah bukti bahawa SIM card ni memang berikan manfaat Khairat Kematian. So setiap benda tu mesti ada bukti, baru dia percaya. Okey, settle voucher point. Yang seterusnya, apa yang tuan-tuan perlu tunjukkan? Yang kelima adalah daripada segi lucky draw, ataupun bahasa Melayunya cabutan bertuah. Cabutan bertuah ni setiap bulan Tuan Wow dia akan buat cabutan bertuah untuk menghargai semua pengguna-pengguna dia. Kalau kita tengok mungkin SIM card lain dia tak buat pun setiap minggu cabutan, tiba-tiba dia kata nak bagi cash ke apa, tak ada kan. Tapi SIM card Tuan Wow setiap bulan dia bagi cabutan bertuah. Dia buat cabutan bertuah. Apa hadiah-hadiah ditawarkan? Cash. Kadang-kadang dia bagi voucher point percuma. Kadang-kadang dia bagi data percuma. Okey, pernah dia bagi data, kadang-kadang top up 30 bulan ni dapat 2 gig untuk setiap minggu selama sebulan. Contoh macam tu. Kadang-kadang dia bagi voucher point. Ada sebelum ni dia ada bagi 1 juta voucher point untuk 10 orang. Cash tak payah cakap lagi banyak. Sebelum ni ada bagi 20,000, 50,000, ada bagi 200,000. Pernah dia bagi 1 juta pun ada. Okey, jadi ini adalah lucky draw. Nampak macam kecil tapi benda ni besar. Katakanlah kalau awak menang, katakanlah kalau kita menang, HQ dia akan call kita. Dia akan call kita, bagi tahu kita adalah pemenang dan dia minta kita update akaun bank untuk dimasukkan duit. Senarai pemenang-pemenang pun dia akan update dekat dalam Facebook page Tuan Wow. Tuan-tuan boleh pergi kat situ. Jadi, tunjukkan bukti, mereka akan dapat benda ni adalah satu benda yang real. Okey, itu yang kelima. Yang seterusnya, yang keenam. Yang keenam, apa yang tuan-tuan perlu tahu apabila cara nak bercerita yang keenam adalah boleh buat duit percuma. Ini duit percuma. Untuk pengetahuan, apabila kita guna saja SIM card ni, bila kita aktifkan saja SIM card ni, semua orang yang aktifkan SIM card ni automatik akan dapat ID masing-masing. Macam saya ada ID saya 656468. Setiap semua orang aktifkan saja SIM card, semua orang akan ada ID masing-masing. Apa fungsi ID ni? ID ni berfungsi jika kita nak ajak orang lain guna SIM card ni. Katakanlah isteri kita ke, anak kita ke, suami kita ke, jiran ke, kawan ke, kita nak ajak dia guna SIM card ni. Apabila mereka nak aktifkan SIM card tu, kena masukkan ID referral. So, masukkan ID kita. Bila kita masukkan ID kita, secara automatiknya, setiap kali orang yang kita ajak tu mereka buat top up, kita akan dibayar komisen oleh syarikat Tuan Wow. Kita bukan dapat komisen sekali saja dibayar oleh syarikat. Kita bukan dibayar oleh syarikat sekali saja waktu awal-awal dia daftar tu, tak. Tapi setiap kali dia top up, setiap kali itu kita dapat komisen. Bayangkan rakan-rakan, kalau dia guna handphone tu sampai tua, dia guna SIM card sampai tua, setiap bulan dia top up, maka sampai tua setiap bulan itulah kita terus dibayar oleh syarikat Tuan Wow. Syarikat Tuan Wow bukannya berusia sebulan, bukan 10 bulan,
tapi sudah 10 tahun usia dia dan sampai sekarang masih lagi bayar semua orang-orang yang mengajak guna singkatan luar. Okay. Jadi fungsi ID sangat simple. Setiap orang yang daftar guna singkatan luar semua ada ID. Cuma sama ada dia manfaatkan ID dia tu ke atau tidak. Kalau dia manfaatkan, dia ajak isteri dia, anak dia guna, daftar bawa ID dia. Setiap kali anak isteri dia top up, syarikat akan bayar dia komisen. Cuma kena tahu, perkara yang pertama yang kita kena cerita pada dia, dia boleh top up di mana saja. Maksudnya kalau kita daftarkan isteri kita ke, anak kita ke, suami kita ke, dia top up tak payah kacau kita, tak payah rujuk kita, tak payah tanya kita nak top up ke apa. Dia boleh top up dekat mana-mana saja kedai dekat seluruh Malaysia. Top up Digi. Kalau kita duduk Kelantan, dia duduk Sabah, dia boleh top up dekat sana, top up online ke, top up dekat 7E ke, Speedmart ke, apa-apa saja dia top up, kita tak pasal-pasal, syarikat bayar kita. Okey? Dan paling penting, yang kedua, tak kisah berapa nilai dia. Kalau dia top up RM5 ke, ataupun dia top up RM50 ke, RM100 ke, walau sekecil-kecil nilai dia top up hingga sebesar-besar, syarikat tetap akan bayar kita. Syarikat tetap akan bayar kita komisen. Sebab kita dah perkenalkan SIM card tu pada dia. Okey, itu kelebihan dia. Jadi dia boleh top up di mana-mana, tak payah ganggu kita. Setiap kali dia top up, kita terus dapat duit walaupun kita duduk rumah. Dan paling best, kecil ke besar ke nilai dia top up ke, kita tetap akan dapat. Okey. Soalnya, berapa persen komisen kita dapat daripada syarikat? Kita kena tahu. Bila kita guna SIM card ni, kita cerita pada dia, ada 3 jenis SIM card. Satu SIM card RM10. Nama SIM card ni adalah SIM card Lite. Kalau kita beli SIM card RM10, kita dapat ID, kita telah beli SIM card Lite. SIM card Lite ni, syarikat akan bayar kita 4%. Maknanya, kalau kita ajak isteri ke anak ke top up ke, setiap kali dia top up, kita akan dapat 4%. Tak kira lah berapa nilai dia top up pun. Kalau dia top up RM10, kita dapat 40 sen. Kalau dia top up RM100, kita dapat RM4. Tak kisah berapa nilai dia top up, itu kita dapat. Syarikat akan bayar kita. Sampai bila-bila. Okey? Kalaulah kita ni daftar, kita bermula, kita daftar terus SIM card push, iaitu SIM card ni harga dia RM25. Okey? Syarikat akan mula bayar kita start 6%. Tinggi sikit dia bayar kita. Maksudnya kalau orang isteri kita top up RM10, kita dapat 60 sen. Kalau dia top up RM100, kita dapat RM6. Okey? Ada satu lagi SIM card RM98. SIM card ini nama dia SIM card BIS. Kalau kita daftar dengan SIM card ni, maka setiap orang yang kita ajak guna SIM card ni, syarikat akan bayar kita 10%. Tak kisah dia top up RM10, kita dapat RM1. Dia top up RM100, kita dapat RM10. Jadi berapa nilai dia top up, berapa ramai pun kita daftarkan bawa ID kita ke apa, syarikat tetap akan bayar kita 10%. Jadi bermulalah dengan SIM card apa yang kita nak. Cuma beza dia adalah komisen, dan kedua beza dia adalah kredit. Contoh, kalau kita daftar SIM card RM10, tak ada apa-apa kredit lah. Kredit dia hanya ada 20 sen saja. Kalau kita daftar SIM card push, kelebihan dia, kita sudah ada SIM card tu sudah ada 1 gig data berserta dengan 30 minit call, 30 minit panggilan. Kalau kita daftar dengan SIM card BIS, kita sudah ada 8 gig data berserta dengan 700 minit call. Itu beza dia. Okey. Jadi boleh pilih mana SIM card ada. Okey, so far clear tak? Apa kelebihan-kelebihan SIM card yang kita perlu cerita pada mereka? Sangat simple, tuan-tuan. Okey. Kalau kita berjaya cerita dengan kaedah ni, saya yakin dan percaya senang untuk kita close mereka. Senang kita nak nampakkan mereka dalam bisnes ni. Bisnes ni sangat simple. Ingat, saya punya petua. Yang pertama, cerita tentang kelebihan dia. Yang kedua, syarat dia. Okey, supaya tak nampak kita nampak tak nampak sangat good to be true. Kan? Okey, yang ketiga, testimoni, bukti. Okey, selepas kita dah cerita setiap kelebihan yang kita cerita tu mesti ada elemen-elemen 3 ni. Kita kena tahu apa kelebihan-kelebihan dia. Macam saya cakap tadi, daripada segi plan package, kan, data dengan unlimited call. Yang kedua, booster plan. Okey, booster plan. Yang ketiga, carry forward. Okey, lepas dah cerita benda ni, kita masuk pula elemen hairat kematian. Okey, yang kelima, daripada segi cerita, voucher point. Okey, yang keenam, lucky draw. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah buat duit percuma. Masa buat duit percuma pun, macam saya cerita tadi kan, kita dah cerita yang SIM card ni setiap kali kita dah ada ID, kita ajak orang guna, orang top up, syarikat akan bayar kita kan. Setiap kali orang top up, syarikat akan terus bayar kita. Kita dah cerita syarat. Syarat ni ada daripada segi jenis-jenis SIM card. So selebihnya testimoni. Testimoni pun kita kena tunjukkan pada dia. Contoh, kita buka apps,
tunjukkan testimoni. Berapa saja nilai komisen yang tuan-tuan dapat, tunjukkan saja. Walaupun tuan-tuan dapat nilai komisen tu RM30 sekalipun, tunjukkan. Sebab apa? Sebab orang dekat luar sana, mereka guna SIM card, tak ada 1 sen pun duit masuk dalam account bank. Tapi kita guna SIM card Tuan Wow, kita ajak orang guna SIM card Tuan Wow, kita dibayar. Contoh, pergi kat member, pergi dekat insentif statement, daripada sini kita boleh tunjukkan. Contoh, saya tunjukkan bulan Jun. Okay, masuk RM46,000. Jadi bila dia tengok, terdiamlah dia. Okay, tak kisah walaupun tuan-tuan tunjuk nilai dia RM30 sekalipun, dia mesti akan terdiam. Sebab SIM card dia pakai selama ni tak pernah bayar dia. Jadi ingat pesanan saya cerita. Setiap kali kita tunjukkan, mestilah ada tentang kelebihan, syarat dan juga testimoni. Okay, dan kita cerita pada dia, apabila dia guna SIM card ini, okay, bila dia akan dibayar? Dia akan dibayar pada setiap 21 hari bulan. Okey, pastikan update akaun bank dalam website supaya duit tu akan transfer. Duit tu tak perlu pergi office claim check ke, tak. Duit tu akan transfer pada 21 hari bulan. Kita ajak isteri kita, anak kita top up, 1 bulan tu berapa nilai dia top up, syarikat akan bayar kita komisen pada 21 hari bulan berikutnya. Semoga ianya bermanfaat.